Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bittawakkuli alaih ma'a ittikhadhil asbab. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Bersungguh-sungguh kita dalam mentaati Allah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sempena dengan ancaman COVID-19 ataupun virus corona, maka khutbah kita pada hari ini 13 Mac 2020, 18 Rajab 1441, memperingatkan kita tentang kufur nikmat Allah Azza wa Jalla membawa bencana dan bermuhasabah dengan COVID-19. Para jemaah sekalian, kita dulu ingat biasa-biasa, tapi bila tengok ada fatwa hari ini yang mengatakan solat Jumaat ditangguhkan, diarahkan supaya solat Zuhur, dan perhimpunan-perhimpunan kuliah-kuliah juga ada yang ditangguhkan, bermakna kita nampak ujian ini agak besar. Maka kita sebagai seorang Muslim mesti mengambil langkah berjaga-jaga. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan akan memerangi golongan yang mendapat nikmat atau anugerah daripadanya, tapi pada masa yang sama tetap melakukan maksiat, mengkhianati Islam, dan melanggar batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tilka hududullah fala taqrabuha wa tilka hududullah fala ta'taduha. Sesiapa yang melanggar batasan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka golongan ini lambat laun akan menerima padah dan kebinasaan. Dalam Al-Quranul Karim, Suratul Qalam ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadharni wa man yukazzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku, Allah kata serah ke dia, urusan orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan tanpa mereka ketahui. Kita duk rasa kita hebat, kita rasa kita sudah dapat buat bangunan pencakar langit, terbang ke sana ke sini, tapi sekali Allah Ta'ala sentap, hari ini syarikat-syarikat penerbangan ada yang lumpuh, ada yang terpaksa minta supaya pekerja-pekerjanya ambil cuti tanpa gaji, dan bagai-bagai kesan yang kita nampak. Bangunan-bangunan pencakar langit, perhimpunan-perhimpunan tidak dapat lagi melakukannya. Allah kata apa? Peringatan Allah Ta'ala ini keras. Perancangan untuk Allah Ta'ala ambil tindakan kepada golongan yang pederhaka tersusun rapi. Dalam surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala lagi ayat yang ke-45, Allah kata apa? Wa umli lahum.
Inna kaidi matin. Allah kata, dan aku memberi tempoh waktu kepada mereka. Sesungguhnya rancangan sulitku terhadap golongan yang kufur engkar itu amat kuat dan kukuh. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah tuan rumah kepada bumi yang kita duduk. Malikal mulk, milik dialah segala apa yang ada atas dunia ini. Allah adalah pemilik kepada kerajaan dunia dan akhirat, serta menyediakan pula pelbagai nikmat dan anugerah untuk kesenangan makhluk yang tinggal di atas muka bumi. Setiap makhluk ciptaan yang mempunyai tugas masing-masing mengikut hukum Allah yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kita duduk atas muka bumi ini wajib taat segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta menjauhi perbuatan sombong terhadap Allah Azza wa Jalla, pemilik dunia dan akhirat ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 129, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Kepunyaan Allah apa benda yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah memberi keampunan kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah akan menyeksa siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jemaah sekalian, di dalam Al-Quran dan sejarah Islam banyak menerangkan kisah-kisah luar biasa dan pelik, bagaimana seorang dan sesuatu kaum yang sombong dibinasakan oleh Allah. Antaranya ialah kisah seorang sahabat kepada Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qarun. Qarun menjadi kaya raya, tetapi bersifat sombong. Kenyang untuk keluarga sendiri, enggan membayar zakat. Tidak reda untuk menolong golongan yang dhaif. Akhirnya Qarun ditelan oleh bumi. Kaum Samud, yakni umat Nabi Saleh alaihissalam yang tinggal di Madain Saleh. Madain Saleh ini dalam 400 km dari Madinah Munawwarah, pergi sampai ke Petra di Jordan. Kaum Samud ini terkenal hebat dalam kemajuan teknologi, membina bangunan tinggi dan pertanian. Kalau kita pergi melawat ni, ada lagi rumah-rumah yang bukit-bukit yang dipahat buat rumah di Madain Saleh. Tetapi kaum Samud bersifat sombong dengan kehebatan teknologi dan kemajuannya. Mereka telah melakukan pelbagai maksiat. Akhirnya mereka dihapuskan dari muka bumi. Umat Nabi Lut alaihissalam adalah kaum pertama di dunia yang mengamalkan persetubuhan luar tabi'i, jantan sama jantan, perempuan dengan perempuan. Mereka tidak reda dengan ketetapan hukum Allah yang membenarkan laki-laki hanya berkahwin dengan wanita. Keseronokan mereka melakukan perbuatan keji dan kotor telah membawa mereka kebinasaan. Perkampungan kaum Nabi Lut diterbalikkan dan menjadi laut mati yang terdapat di Jordan sempadan dengan Palestin sekarang. Penyakit-penyakit depan mata. Dia pun pergi melawat juga di sana. Tapi lagu mana golongan LGBT bangkit? Bagaimana kumpulan-kumpulan ini di atas nama kebebasan hak asasi manusia, yang kita mengatakan hayawan pun tak terima, apalagi manusia yang waras kepalanya lagi tak terima. Takkan kita nak tunggu jadi lauk mati pula barulah kita nak engkar kepada golongan LGBT. Raja Namrud yang kaya raya, sombong mengaku sebagai Tuhan yang pernah membakar hidup-hidup Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapa para rasul yang menegakkan agama Islam, Abul Anbiya, Abul Hunafa. Akhirnya raja ini mati hanya kerana serangan mengejut nyamuk yang masuk ke dalam kepala melalui hidung. Kadang-kadang tentera Allah Ta'ala ni tak perlu besar, cukup dengan nyamuk.
pada tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan burung ababil yang pelik secara mengejut menggunakan batu kecil berjaya menghancurkan tentera bergajah kepunyaan Abrahah dari Yaman. Raja ini bersifat sombong mahu meruntuhkan Kaabah yang akan menjadi pusat gerakan Islam pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kronologi sejarah untuk tuan-tuan lihat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa tahu tentera Allah Taala kecuali Allah tahu. Ada kalanya dihantar tentera yang besar, guruh halilintar, petir, tsunami. Ada kalanya dihantar tentera yang tidak nampak. Timbullah COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia pada saat ini. Para jemaah sekalian, pada zaman kita hari ini banyak kisah-kisah luar biasa yang berlaku yang boleh membinasakan seorang individu dan masyarakat, sama ada kita sedar atau tidak. Apabila munculnya virus corona ini, COVID-19 ini habis jadi kelang kabut, sehingga kan masjid-masjid diminta supaya tidak berkumpul. Dua tanah haram Mekah dikawal, takut merebak wabak ini, dibimbangi berlaku kematian beramai-ramai. Maka timbullah pro kontra. Ada yang marah, ada yang mengatakan, kenapa kita tidak tawakal pada Allah? Lawan je virus yang kecil, tak nampak ni. Ijtihad para ulama berbeza-beza. Ada yang mengambil langkah ihtiyat, berhati-hati. Ada yang mengambil langkah yang begitu berani untuk melanggar. Kita mengatakan isu-isu fatwa kita serahkan kepada para alim ulama kita berbincang. Saya nasihatkan netizen tak payahlah duduk menulis di Facebook macam dia tu grand mufti dalam negara ini, condemn belaka mufti-mufti atas dunia ni. Hak betulnya dia seorang. Dia seorang betul. Bukan kalau we Quran tak erti nak baca juga, tapi buat terlebih daripada ulama besar. Nasihatlah kepada kawan-kawan kita berhati-hati di dalam membuat kecaman dan kenyataan. Paling tidak pun kita menghormati institusi fatwa dan para alim ulama kita. Para jemaah sekalian, kuman yang pelik ini, corona ini, dipercayai terdapat dalam binatang liar seperti kelawar, ular dan tenggiling. Apa yang pelik lagi ialah kuman ini lebih cepat membiak dalam tubuh badan mereka yang makan makanan haram. Penyakit ini boleh berjangkit dan boleh membawa mati secara beramai-ramai dengan cepat. Bahkan setakat ini tidak ada ubat yang boleh mematikan segera kuman yang pelik ini. Karena itulah kita kata la ya'lamu junuda rabbika illahu. Tentera Allah Ta'ala ni tak ada siapa yang boleh lawan. Cuma peristiwa ini kita kena kaitkan dengan hadis la adwa wala tiyarata wala hamata. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan tidak ada penyakit yang berjangkit dengan sendiri, otomatik, tidak. Semuanya dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita telah memberi garis panduan dalam masalah ini, sebagaimana hadis yang berlaku kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kan sewaktu Sayyidina Umar nak pergi ke Syam, maka hadis ini telah diriwayat oleh Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW bersabda, "Iza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kamu dengar di tempat itu ada penyakit wabak ini, jangan pergi. Wa iza rufi'a waqa'a bil ardi wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu dalam negeri ini ada, jangan lari. Karena itulah hari ini dipanggil perintah kuarantin. Kita tak payah pergi mana-mana. Daripada rumah kita pergi ke masjid, daripada masjid kita pak kerja kita, cukup tak payah duduk dekat sana sini, kerana kita tidak menentu keadaan ini. Hadis ini dalam Bukhari. Maknanya perintah kuarantin ini sudah ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkah berjaga-jaga yang sangat penting untuk kita jaga. Sebelum daripada ini, kita juga telah muncul penyakit H1N1. Mereka yang makan daging babi, anjing, katak, monyet dan sebagainya,
yang kemudiannya merebak kepada binatang ternakan manusia. Allahul musta'an. Kita kata Allah Ta'ala ya, yang boleh bantu kita semua. Tapi timbul juga soalan, kita orang baik-baik ni kenapa kena juga? Kita tak makan binatang tu, kan? Penyakit dia kalau mari dia kena belaka orang baik dan tak baik. Tuan-tuan tak sedut kata, aku duduk masjid 24 jam. Duduk masjid apa kalau orang hak penyakit tu masuk, berjangkit. Kerana itulah fatwa tentang solat Jumaat ni ada dua. Kalau penyakit tidak menular, maka orang yang disuspek penyakit tak boleh pergi ke masjid kerana takut berjangkit kepada orang lain. Tapi kita yang tidak disahkan berpenyakit dan kita berasa kita sihat walafiat, jangan pula buat cari penyakit. Kenapa tak pergi masjid tu? Takut jangkit. Jangkit apa? Mu tak sakit lagi. Rupanya sakit lain, sakit malah nama dia. Ni pun bahaya juga ni. Kuman malas beribadat ni pun perlu dihapuskan dengan lebih daripada COVID lagi ni, insya-Allah. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak makanan halal dan baik yang sesuai untuk manusia makan. Bagaimanapun terdapat sebahagian manusia redha makan daripada rezeki yang haram, harta yang batil, makanan haram yang kotor dan jijik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin min as-siba' wa an kulli zi mikhlabin min at-tayr. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada makan binatang-binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang punya kuku untuk mencengkam. Hadis ini dalam Muslim. Jadi timbullah kenapa buat manusia ni pelik-pelik nak makan. Kita kata begitulah, kalau nafsu sudah liar, tidak terkawal lagi hidup kita, nak makan belaka. Hak mana haram, hak itulah sedap. Allahul musta'an. Hak betul-betul halal ni halalan tayyiban. Kempen BMF tak jadi, dia kata hak halal betul-betul ni mahal. Macam-macam alasan nak cari, yang penting nafsu diikuti, maka manusia akan binasa. Mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu liar tidak bersyukur dengan mendapat nikmat yang banyak, tapi cenderung menggalakkan manusia melakukan kejahatan. Perbuatan ini akan memperdayakan mereka secara perlahan-lahan ke arah menerima bencana secara mengejut. Allah Ta'ala peringatkan dalam surah Al-An'am ayat 44, falamma nasu ma dzukkiru bihi, apabila mereka lupa terhadap Allah Ta'ala akan buka pintu kemewahan seluas-luasnya. Apabila mereka happy, tak ingat ke Tuhan, ketika itu akhaznahum baghtatan, kami akan ambil ke atas mereka secara mengejut. Pada waktu itu tidak berfaedah lagi untuk menyesali di atas dunia ini. Matilah kita di saat itu. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sentiasalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan jauhilah daripada perkara-perkara yang boleh merusakkan kita di atas dunia dan boleh menyusahkan kita di akhirat. Dengan adanya ancaman yang telah kita sebut ini, para jemaah sekalian, maka langkah berjaga-jaga hendaklah diambil kira. Di antara langkah yang berjaga-jaga yang dikenal pasti oleh para ulama, mereka mengatakan kembalilah mencari makanan-makanan yang baik, makanan yang halal, halalan tayyiban, kerana itulah di antara perkara yang boleh menyelamatkan kita. Yang kedua, banyaklah kembalilah kepada Allah dengan kita bertaubat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, banyak melakukan solat hajat, solat taubat, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, angkatkanlah bala yang ada ini, janganlah timpa ke atas kami dengan sebab perbuatan orang-orang yang tak baik di kalangan kami. Kita minta Allahumma dfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan, doa-doa yang sering dibaca. Dan kalau ada benda-benda yang tak baik, benda-benda mungkar yang berlaku dalam kawasan kita, kita bekerjasama untuk engkarnya, hapuskan benda-benda yang tak baik, dan kembalilah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Jangan kerana wairuhi pula kita tak pergi masjid, kita kata rugi macam tu. Tu langkah berjaga-jaga tak boleh berhimpun. Kita duduk jauh-jauh lah, tak usah duduk dekat-dekat kan. Orang kata tak dekat tak boleh, duduk jauh. Jadi duduk jauh sekadar mana yang dibenarkan oleh syarak. Tetapi kita kena ingat, rumah Allah Ta'ala lah tempat kita bermunajat. Jangan sepi ke rumah Allah Ta'ala kerana virus yang telah melanda, kecuali darurat. Sebab itulah para ulama mengatakan kita pergi masjid
Di antara langkahnya kita basuh tangan di rumah siap-siap, ambil wuduk di rumah. Tujuannya kita nak bersihkan, sebab dia mudah dia mari jangkit melalui sentuhan. Kita ambil wuduk di rumah, pakai sabun siap, mari. Kalau pakai sabun yang kesihatan tu macam mana pula? Ada orang kata ada alkohol. Alhamdulillah, pihak majlis fatwa sebahagian negeri telah mengeluarkan bahawa alkohol itu bukan najis. Alkohol itu bukan najis. Boleh je kita pakai, dan dia pun sekejap yang masuk dalam tangan kita ni. Alhamdulillah, langkah-langkah berjaga banyak. Ambil wuduk di rumah, mari ke masjid. Datang awal ke masjid, insya-Allah. Kemudian kalau kita bersalam pula, balik rumah basuh tangan balik. Itu je ada. Cuma salam-salam kereta api lepas sembahyang, yang peluk-peluk tu biar dululah. Lepas pada ni kalau nak salam semula. Anak-anak kita pun salam, duk hatuk dahi, duduk cium tangan tu, stop dulu. Itu di antara langkah berjaga-jaga. Jadi para jemaah sekalian, di antara nasihat daripada Kementerian Kesihatan, di antaranya yang pertama, selalu mengamalkan tahap penjagaan kebersihan secara baik, seperti cuci tangan dengan sabun, cuci pakaian-pakaian dan juga lain-lain tempat. Yang kedua, menjauhi melawat kawasan yang berisiko tinggi penyebaran penyakit. Kita kata tempat-tempat maksiat tu memang penyakit belaka situ tu. Kalau tak ada virus corona apa, ada virus syaitan situ. Itu banyak juga. Jadi kita cubalah elok benda-benda yang tak baik macam ni, kan? Yang ketiga, segera mendapatkan rawatan jika disyaki atau dijangkiti penyakit berkenaan. Kalau rasa panah pelik tu, pergi selalu ke hospital. Aku takut kena kuarantin. Kita kena kuarantin kita seorang ya, belum tentu mati. Tak ramai pun lagi mati yang kena kuarantin. Cuma langkah berjaga-jaga tu masih ada. Dan satu lagi, kalau kita duduk ramai-ramai, ada yang mengatakan elok kita pakai mask, pakai tutup muka, kerana mungkin ada orang bersin, ada orang yang batuk boleh masuk. Jadi kalau nak bersin, ambillah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Idza ghatasa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam," Nabi kita apabila dia bersin, ghatta wajhu, dia akan tutup mulut dia. Tutup. Ataupun tutup dengan kain. Kita kena buatlah, kalau nak bersin tu tutup mulut. Kalau kita ada kain sebenarnya tutup. Kalau kita agak selsemar dah nak mari masjid, bawa tisu siap-siap supaya kita berjaga-jaga. Cuma nasihat yang terakhir saya, kesimpulan daripada apa yang kita bincang di sini, khutbah ini para jemaah sekalian, banyaklah iltija' ila Allah, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang telah saya ajar, yang maksur. Jangan ambil doa orang pelik-pelik duk ajar dalam internet tu. Macam-macam doa ada. Kadang-kadang doa tu macam-macam, ada unsur Syiah dalam doa pun ada juga. Ustaz-ustaz kita juga duk sebar. Kita kata tak perlulah kita cari benda yang boleh membawa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Doa yang diajar oleh Nabi yang maksur, yang telah saya sebut di antaranya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzama min sayil asqam. Doa-doa yang telah saya sebut di sini, alhamdulillah para jemaah sekalian, kita doalah dengan doa yang maksur yang telah diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat insya-Allah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.